Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang selepas kita dah masuk topik partial fraction. Okay, kita masuk topik yang pertama iaitu denominator with linear factor, di mana bahagian penyebutnya adalah dalam sebutan faktor linear lah, iaitu AS tambah B. Okay. Saya rasa semua faham ke benda tu? Boleh kot. Jadi kalau boleh buat dia punya latihan yang bagi tu, maknanya kita faham lah. Okay. Saya nak ajar satu lagi teknik yang nampak lagi mudah daripada tu. Okay. Sama ada dipanggil teknik, dalam buku tak ditulis teknik tu, dipanggil teknik cover up. Okay. Dan ni saya nak ambil contoh yang sama. Okay, kita masuk topik baru, tapi saya nak tunjukkan contoh example 1.14. Okay. Dan satu latihan. Okay, sekarang ni rujuk muka surat 28. Okay, semua rujuk muka surat 28. Tengok example 1.14. Tengok saya aja. Saya tunjukkan. 1.14. Okay, saya nak ambil contoh yang ni. Okay, nampak clear je lah. Saya besarkan lagi. Okay, yang dalam buku ni adalah teknik yang standard lah ni. Dan teknik ni kalau awak boleh mahir, mudahlah boleh. Kena ingat apa macam darat silang, pembahagian. Dan saya nak ajar lagi satu teknik panggil teknik cover up. Okay. Okay, perhatikan kepada ni. Perhatikan betul-betul. Tak whiteboard. Tak nampak tu. Jangan. Ini reproduction. Lama dia tak besar recording. Sekejap, saya buka PowerPoint. Saya buka PowerPoint. Siapa nak conteng tu? Baik buat lah. Okey, ada nampak whiteboard tak ni? Kosong ni. Seorang-seorang yang cakap sikit. Nampak tak? Ada nampak whiteboard tak? Nampak. Okey. Jangan conteng apa. Biar saya conteng seorang. Okey. Rujuk pada example 1.14. Soalan dia ialah apa dia? 10x tolak 8. Apa dia awak? Saya ni. Okay, 10x tolak 8 bahagi dengan x tolak 3 dengan 2x tambah 5. Okey, yang ni kita pecahkan seperti biasa kepada A per x tolak 3. Okey, campur B
per 2x tambah 5. Okey, ni biasa kan? Okey, apa yang saya katakan tadi? Cover up ialah awak tutup salah satu ni. Okey, macam mana? Sekarang ni kita nak cari A. Kita nak cari A, kita keluarkan samaan dia. 10x tolak 8 bahagi x tolak 3 dengan 2x tambah 5 sama dengan A per x tolak 3. Okey, nampak semua ni? Boleh? Ya, nampak. Okey, sekarang ni masuk cover up ialah kita nak cari nilai A berapa. Okay, awak tengok bawah ni x tolak 3. So, x tolak 3 kita tutup x tolak 3. Okey, x tolak 3 bersama x sama dengan berapa kalau x tolak 3? Bila x sama dengan berapa? Nak jadikan kosong. Nak jadikan x tolak 3 sama dengan kosong ni, jadi x sama dengan berapa? 3. Okay, x dengan 3. Okey, masuk cover up ialah kita tutup. Kita tutup x tolak 3 ni, kita tutup ke sini. So, gantikan x sama dengan 3, awak masukkan dalam persamaan ni. Mari sini 10 kali 3 tolak 8 bahagi, awak gantikan 2 kali x kan. 2 kali 3 tambah 5 sama dengan A. 10 kali 3, 30. 30 tolak 8 sama dengan 22 per 2 kali 3, 6. 6 campur 5, 11. Sama dengan A. 22 bagi 11 sama dengan 2. Angka senang. Okey, yang kedua. Kita nak cari nilai B pula. Buat yang sama, 10x tolak 8 bahagi x tolak 3 dengan 2x tambah 5 sama dengan B 2x tambah 5. Okey, nak jadikan bawah ni kosong, x sama dengan berapa? Baik, siapa yang cakap? Tolong jawab. Berapa? Ahmad Raif Zikri. Berapa? Ahmad Raif. Nak jadikan ni kosong, x sama dengan berapa? Cepatlah. Korang buka mic, cakap dia. 2. Negatif 52. 2. Negatif 5/2. X sama dengan negatif 5/2. Okey, kita nak buang ni kan. So, kita tutup yang ni. Kita macam awak padam lah. Tutup sini. Gantikan X sama dengan negatif 5/2 ke dalam persamaan ni. Okey, sama dengan berapa? 10 negatif 5/2 tolak 8 bahagi negatif 5/2 tolak 3. So, dapat berapa? Ini kita potong. 2 kali 1, 2 kali 5. 5 kali negatif 5, negatif 25 tolak 8. Berapa? Negatif 25 tolak 8. Negatif 5, negatif 25 tolak 8. Berapa cepat? Tekan kalkulator. Buka mic cepat korang. 33. Negatif ke apa? Negatif kan? 33. Bahagi negatif 5/2 tolak 3. Berapa? Negatif 5/2 tolak 3. Negatif 11/2. Ya? Negatif 11/2. negatif 11/2. Okey, negatif positif lah. Okey, seterusnya. Berapa ni? Negatif 33 bahagi 11/2. Maknanya negatif 33 darab negatif 2/11. Okey, betul tak? Macam negatif 33 bahagi negatif 11/2 adalah berapa? So, kalau kita nak bagi, kita darab sini, darab terbalik lah. Ingat balik dalam Enam. algebra apa ni? Berapa? 6.
A sama dengan 6. So B sama dengan 6. So masukkan balik A sama dengan 2, B sama dengan 6 pada persamaan ini. So dapat balik A sama dengan 2 per X tolak 3 campur B 6 per 2X tambah 5. Okay, buat sendirilah punya tu. Okay, macam mana? Lagi senang ke lagi senang? Lagi senang. Ini saya namakan kaedah dia, kaedah cover up. Okay, nama kaedah cover up. Letak nama ni. Okay. Okay, kita okay. Boleh ni lah kan tengok video balik. Okay, saya nak masuk satu contoh dulu. Contoh 1.12 yang awak dah buat. Kalau awak cekap pinggiran macam ni, guna macam ni lah. Kalau tak cekap, guna kaedah yang dalam buku. Okay, saya padam dulu. Okay, kita tengok contoh dalam buku tu. Contoh muka surat 31, nombor 1. X tolak 6 bahagi 3X tambah 1 dengan X tolak 2. Okey, yang ni kalau awak pecahkan awak akan dapat A per 3X tambah 1 campur B per X tolak 2. Okey, kita nak cover up yang mana dulu? Kita cover up A lah. Okey, buatkan A. X tolak 6 bahagi 3X tambah 1 X tolak 2 sama dengan A per 3X tambah 1. So nak jadikan bawah ni kepada kosong, A sama X sama dengan berapa? A sama dengan berapa? Negatif 1 Negatif 1/3. So X, yang tak tahu kena tengok apa. Yang tak tahu saya tunjuk contoh, 3X tambah 1 sama dengan kosong, awak pindahkan sebelah, 3X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1/3. Okey, di kiri lah, so dapatlah negatif 1/3. So kita nak cover up A ni, kita buang yang ni, kita tutup. So tinggalkan yang apa, tinggal yang ni sajalah. So tinggal yang ni adalah X tolak 6 per X tolak 2 sama dengan A. So gantikan X sama dengan negatif 1/3 ke dalam persamaan ni. So dapatlah negatif 1/3. Buat gangguan tu. 1/3 tolak 6 bahagi 1/3 tolak 2. Okey. Sama dengan A. Sama dengan berapa? Tekan kalkulator terus. Negatif 1/3 tolak 6 dapat berapa? Negatif 1/3 tolak 6. Berapa? Negatif 6/102. Berapa? Negatif 19/3. Negatif 19/3. Bahagi bawah ni, negatif 1/3 tolak 2. Negatif 7/3. Negatif 7/3. Okey, negatif 19/3 bahagi negatif 7/3, negatif boleh masukkan jadi jawapannya positif. So, kita dapat negatif 19/3 dikalikan dengan terbalik kalau ni bahagi, kita terbalikkan dapat 3/7. Negatif positif lah. So, kita buang 3 kali 3 habis. So, dapat jawapan dia 19/7. Benar. Okey, yang kedua B. X tolak 6 bahagi benda yang sama 3X tambah 1
dengan X tolak 2 sama dengan B per X tolak 2. Okay, X tolak 2. So, kita nak jadikan X sama dengan berapa supaya dapat kosong? 2. 2. Good. Okay. Kemudian, saya buang. Tutup cover dia dengan ni. So, gantikan X sama dengan 2 ke dalam persamaan. So, sini dapat 2 tolak 6 bahagi 3 kali 2 tambah 1. So, sama dengan B. Okay, 2 tolak 6 negatif 4 bahagi 6 tambah 1 7 kan. So, B sama dengan negatif 4 per 7. Okay. So, masuk dari persamaan A sama dengan 19 per 7 kali 3X tambah 1. Okay. Tolak kat sini ada tolak. Tolak 4 per 7 X 7 X tolak 2. So, ini jawapan. Okey tak? Senang ke senang? Senang. Okey. Kalau Senang. awak kuasai yang ni, guna teknik macam menggunakan teknik persasaran ada cara kerja, boleh dapat penyelesaian tentang dan guna B yang masukkan persamaan akhir. Kalau awak tak cekap, gunakan kaedah dalam buku. Okey, tapi ini terhad untuk persamaan linear je dah macam ni. Jadi kalau macam with linear in untuk linear factor boleh gunakan yang ni lah. Kalau apa ni, kalau bukan tak boleh lah. Okey, sekarang ni kita masuk kepada okay, kita pergi kepada nota kita, muka surat 33. Ini okay, nota muka surat 33. Okay. Nanti awak boleh cuba untuk soalan lain lah. Soalan 2, 3 dan 4 menggunakan kaedah cover up tadi. Cubalah kalau rasa itu mudah. Awak kena banyak praktis lah benda ni. Okay, tengok muka surat 33. Denominator with repeated linear factor. Okay, repeated. Benda yang berulang. Repeated ni berulang. Repeated. Maknanya dekat linear factor ni dah ada kuasa. Kuasa ni tak tentu bukan kuasa 2 je, mungkin kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5 dan berapa banyak. Dan berapa banyak kuasa tersebut menentukan berapa banyak huruf A, B, C, D, E, F, G. Tapi mostly sampai 3 lah, A, B, C, D. 4 tu kot jarang lagi tak keluar. Sebab kalau awak sampai banyak-banyak, awak habiskan masa banyak kat sini. Okey, rujuk data awak Okey, persamaan asas dia, persamaan bagi persamaan arm dia ialah mx dan apa-apa nombor dan berkuasa n ialah integer positif, kita boleh negatif lah, integer positif. Okey, integer nombor bulat bukan nombor pecahan, nombor bulat. Satu tak ada lah, 2, 3, 4, 5. Okey, bentuk dia nanti akan jadi macam ni. Katakan sini contoh dia AX tambah B kuasa 4. Okay, contoh 4. So akan jadi macam ni. Kuasa 1, A per X tambah B kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Kuasanya dia meningkat ke sebelah kanan. Okay, meningkat ke sebelah kanan. Kalau kuasa 4 ada 4 lah. Kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Ingat awak susun daripada nombor 1, 2, 3, 4. Yang 1 tak payah tulis kuasa. Just 2, 3, 4 dan seterusnya baru tulis kuasa. Okay. Okay, how to solve? Step 1 ialah kita write one partial fraction for each factor by increasing the power of denominator starting with power of 1. Macam saya cakap tadi lah, kita start dengan power of 1. Buat 1, 2, 3 dan 4 sampai Z lah. Z ke mana huruf tak akan sampai banyak, mungkin sampai banyak itu lah.
Okey, kemudian seperti biasa kita gunakan cross multiply the left denominator. Teknik yang sama macam linear factor, kita darab silang. Dan darab silang kita kena mansuhkan lah. Kalau macam ni, kalau n sini ada 4, sini ada 1, potong lah, potong bawah, sini tinggal lagi 3. Contoh kalau saya katakan sini 4 kan. Okey, kalau 4 sini maknanya sini 1 kita potong. So sini tinggal nanti A kuasa AX tambah B, A darab AX tambah B kuasa 3. Kalau sini 2, kalau 4 tadi potong sini tinggal 2 kan. Okey, so tinggal B AX tambah B kuasa 2. Kalau sini 4 kuasa 4 habislah tinggal Z saja. Okey, contoh sini 4, sini 4. So potong-potong tinggal Z je lah. Contoh macam ni. Okey, ni contoh kalau 4 lah. Okey. Seterusnya, find the value of constant using substitution. Okey, berarti yang sama juga kita gunakan substitution atau elimination lah. Okey. Kita gunakan kaedah penggantian dan penghapusan. Seperti mana macam kita gantikan nilai X dengan nilai tertentu supaya kita dapat kita dapat nilai dia. Maksudnya kita carilah. Jadikan satu persamaan bawah tu sama dengan kosong. Dan sama dengan kosong, kita gantikan dalam persamaan dan kita boleh hapuskan sama ada huruf A, B dan C dan sebagainya. Okey, kemudian choose the root of the denominator and substitute into simplified equation. Okey, dapatkan nilai tu dan dapatkan nilai A, B dan awak settlekanlah persamaan tu. Okey, kita tengok contoh example 1.16 untuk surat sebelah. Okey. 6x tambah 1, 2x tambah 1. So ni ada 2 kat sini. Kalau 2 maknanya ada kuasa 1 dan kuasa 2. Okey. So dapatlah A per 2x tambah 1 kuasa 1. Tak payah tulis lah. Okey, dan 2. Kalau sini ada kuasa 3, kena tambah C per 2x tambah 1 kuasa 3. Kalau sini 4, tambah B per 2x tambah 1 kuasa 4. Okey, kuasa sini kuasa 2, 2 lah A dengan B. Kalau kuasa 4, A, B, C, D. Saya padam supaya tak boleh benda ni nanti. Okey. Padam nanti kalau awak keliru pula. Tiba-tiba ni yang baru tengok dia jam. Okey, seterusnya ialah kita darab cross multiply. Okey, macam saya ni kan, saya darab atas semua sama untuk memangsuhkan benda dekat bawah ni, kita darab dengan atas yang sama dan benda macam ni lah. Okey, bila darab macam ni, okey, yang ni kita boleh potong. Okey, ini boleh potong. So dekat sini, ini kuasa 2, ni kuasa 1. Kalau indeks atas tolak bawah lah kuasa dia. 2 tolak 1, kita potong lah. Ini potong, so ini potong. Ini lagi yang ni saja. Yang ni dua-dua sama. Okey, kita boleh potong. Ringkaskan. So dapatlah satu equation yang ringkas iaitu 6x tambah 1 sama dengan A kali yang ni tambah B. So simple je dia punya equation. Okey, seterusnya kita nak cari nilai apa? Kat sini kita boleh matikan satu-satu. Kita boleh jadikan A sama dengan kosong dengan cara menggantikan A kali dengan persamaan di dalam ni. Okey, persamaan di dalam ni kita jadikan dia sama dengan kosong untuk dapatkan nilai X supaya bila kalikan kosong dengan A matikan kosong, so kita boleh dapat nilai B. Kita set nilai B dulu. Okey, so kat sini X sama dengan negatif 1/2 lah. Okay, pindahkan sebelah 2 dan masukkan X sama dengan negatif setengah ini ke dalam persamaan equation 1. Okay, masuk yang 1. Okay, so 6X tambah 1, 6 kali negatif setengah. Ini asal nilai X campur 1 sama dengan A kali 2 kali X. X adalah negatif setengah tambah 1 campur B. So awak kira kalkulator biasa 6 kali negatif setengah, 2 kali 1, 2 kali 3, negatif 3 campur 1 adalah negatif 2.
Kalau yang ni kita terus dapat kosong. Okay. So B sama dengan negatif 2. Okay. B sama dengan negatif 2. Kemudian satu lagi, bila X sama dengan kosong, kita gantikan persamaan. Okay. Kenapa kita ganti sama dengan kosong? Sebab apa? B ni adalah kita kali yang kosong dapat kosong. Okay. Kita gantikan persamaan kosong. Kita gantikan X sama dengan kosong dalam persamaan ni. Sebab nilai B tidak ada kali dengan mana-mana X kan. Kita gantikan X sama dengan kosong. So kita dapat yang B ni awak gantikan dengan negatif 2. Jadi di bawah macam ni. Okay. B sampai negatif 2. So dapatlah nilai A. A sama dengan 3. Okay. B tak ada darab dengan mana-mana unsur X kan. So kita gantikan X sama dengan kosong. So bila X sama dengan kosong, B kita ambil nilai yang kita telah kira tadi iaitu negatif 2. So dapatlah A sama dengan negatif 3. So A sama dengan 3. Sorry. A sama dengan 3, B sama dengan negatif 2. So masuk balik dalam persamaan tadi kat atas ni. A sama dengan negatif 2. A sama dengan 3. B sama dengan negatif 2. So dapatlah jawapan akhir macam ni. Okay. Okay, tengok contoh 1.17 yang agak panjang. Okay, yang ni ada satu teknik, ada satu benda baru ialah panggil compare the coefficient. So, dengar dengan teliti. Okay, awak tengok nota awak dan dengar apa yang saya cakap ni. Okay. Sambil tengok nota, sambil tengok dekat skrin yang saya conteng dan dengar betul-betul. Okay, dekat sini dia bagi example. Kalau boleh ya, okay, semua dapat ya. 9x bahagi dengan x tolak 1 kali x kuasa 3. So yang kita repeated dia adalah kawasan sini, iaitu x kuasa 3. X kuasa 3 ni kita akan pecahkan kepada x. Okay. Campur x kuasa 2 campur x kuasa 3. Okay. Dan ada satu lagi x tolak 1. Okay. X tolak 1 adalah satu unsur lain dah. So kat sini ada 1 campur dengan 3 unsur sini ada 4. So kat sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, nak pasti kita kena tentu dulu berapa banyak unsur yang ada yang kita boleh buat dia punya pecahan dia tu. So, jangan karang-kabut. Tengok sini, oh ni ada 1. Kat sini ada 3. 3 ni ada pecahan kiri x, x kuasa 2, x kuasa 3. Okay. So, kalau kita dapat write dia punya equation dia. A per x tolak 1 campur B per x, C x kuasa 2, D per x kuasa 3. Yang ni. Write balik dalam bagi clear. Ini pun dah ada markah. Mungkin dalam satu markah ataupun 2 markah kat sini cara awak menulis, menukarkan ungkapan ni kepada pecahan separa. Ni pecahan separa tapi tak ada jawapan lagi. Sebab kita tak dapat lagi nilai A, B, C ataupun D. Okay. Kemudian kita darab silang, cross multiply. Ini pun ada markah. So soalan-soalan macam ni jangan tinggal, jangan tak tahu langsung, buat sampai at least step tu ada. Walaupun jawapan salah ataupun tak dapat, buat ikut step. Okey, mula ni darab silang. Lepas tak tahu ni terpulang . Okey, yang ni bersama kita darab ataskan dulu kan. Kita darab ke atas, kita nak matikan di pembawah dia ni. Bila matikan pembawah, dia sampai sini, awak tengok apa unsur yang sama, potong. So ini unsur yang sama, so tukar lain. Okey, ini unsur yang sama, potong. X dengan X kuasa 2 ni potong, so ini tinggal lagi 2. Kuasa 2 ni potong, tinggal 1. Kuasa 3 ni potong terus. So apa yang ada ialah, ini dah potong, pasal di atas. Okay, 9x. Okay, A X kuasa 3 campur B X tolak 1 X kuasa 2. Okay, betul. Campur C X tolak 1 X. Jadi C X lah. Okay, kita kali depan lah. Tambah D
X tolak 1. So ini equation 1. Sampai sini macam mana? Faham ke tak faham? Siapa tak faham, angkat tangan. Siapa tu? Tak bisa tengok ni. Email lah. Okay, siapa? Mikael, onkan mic. Boleh bertanya, Mikael. Ya, Encik. Ya, dekat mana yang tak faham tu? Nah, yang dekat potong B X tolak 1, X kuasa 3 apa dengan X tu? Okay, kenapa? Kenapa potong jadi kuasa 2? Okay, kita kat bawah ada berapa X? 1, Per 1. Atas ada berapa? 3 kan? 3. 3 tolak 1 tinggal 2. Oh. Dia kalau indeks nombor indeks, kalau bahagi kita Bahagi. tolak. Kalau darab kita tambah. Okay, contoh saya tunjukkan. Saya dapat tadi. Okay. Tekan X kuasa 3 kali X kuasa 4. Okay, berapa ni? Kalau darab kita campurkan dia. X kuasa 7. X kuasa 7. Okey, okey. Kalau X kuasa 3 bahagi X kuasa 4, kita tolak jadi X kuasa negatif 1. Ya, 3 tolak 4, 4 negatif 1 kan? So, dapat X Ya, negatif 1. X kuasa negatif 1 adalah sama-sama 1 per X lah. betul. Okay. Okey, Siapa okey. lagi yang tak faham angkat tangan? Terima kasih Encik, jelas. Okey, baik. Siapa lagi yang tak faham angkat tangan? Silakan angkat tangan. Betul, tak salah. Okey, Ali Sarifudin. Silakan. Tuan, yang step 2 tu kan, yang kurungan X tolak 1 dengan kurungan X kuasa 3 tu potong apa? Sekejap yang mana? Yang step 2 tu, yang 9X Step per dua. X. Dia potong dengan apa? Oh, yang 9 per... Sekejap saya tunjukkan. Maksudnya awak yang ni ke? Tiba-tiba dia potong ni? Yang Yang potong-potong. Yang, Okey. yang tu. Okey, sekarang ni kalau masih ingat lah, saya terangkan lagi. Saya padam dulu yang ni. Okey, saya tak cerita yang dulu. Okey, saya cerita yang ni dulu. Yang ni yang buat tahu awak mungkin dah lupa. Saya dah cerita dulu. Okey, kau tekan 3X tambah 5 sama dengan 0. Saya nak pindahkan 5 ke sebelah sini, maknanya saya kena tolak 5, betul tak? 3X tambah 5 tolak 5, sebelah sini pun tolak 5. Betul tak cara saya buat ni? Saya nak mansuhkan pindah ni. Di sebenarnya mansuhkan tau. Betul tak saya buat macam ni? Ali Sarifudin. Saya maknanya kalau nak hapuskan 5 ni, saya kena tolak 5. Sebelah sini pun kena tolak 5 persamaan ni. Betul tak? Ali Sarifudin ni. Betul tak? Ya. Okay. Tinggal lagi 3X sama dengan negatif 5 kan? Saya nak hapuskan 3 pula macam mana? Saya kena bahagi 3 kan? Betul? Sebab sini kena bahagi 3. So baru kita potong, tinggal X. Sama dengan negatif 5 per 3. Sama juga yang ni, saya nak jadikan mungkin benda yang kita belajar setakat ni, macam kita pindah-pindah sebelah ni, mungkin awak tak tahu dia punya asal macam mana. Asal dia macam tu lah. Asalnya mana kita nak hapuskan, apa benda yang kita tambah sebelah kiri, kena tambah sebelah kanan. Okey. Yang awak belajar ni shortcut. Kalau sebelah sini campur, sini jadi tolak, sini darab, sini jadi bahagi. Tapi prinsip dia macam tu. Okey. Okey, saya 9X bahagi X tolak 1 tolak 3. Saya nak pindahkan ke sebelah sana adalah kita kena darabkan dia. Sini jadi 9X sama dengan X tolak 1 X kuasa 3. So kat sini kena darab sama. X tolak 1 X kuasa 3 bahagi ni. Berapa bulan. So yang ni kita potong lah. So ni kita potong. Potong so tinggal ni. Ini persamaan wujud tu. Jadi benda ni macam memang kita cross multiply. Tapi macam banyak ada shortcut sebenarnya, ada yang panjang lagi lah. Nak menunjukkan benda tu kenapa jadi macam tu.
Okey. Boleh eh? Okey, terima kasih Tuan. Okey, saya padam dulu. Saya tak mengirimkan. Okey, ada lagi tak yang nak tanya apa-apa sebelum saya masuk kepada step 3? Angkat tangan. Kalau nak bertanya silakan. Ada tak? Kalau tak ada, saya teruskan. Step 3. Okey, kita dah dapat satu equation yang ni. Kita ada satu equation. Okey, dah kira dah membuat apa, dia pindah silang semua tu kita dapat sini. Bx kuasa 3 campur Bx kuasa 2 darab X tolak 1, Cx, X tolak 1, Dx. Okey. Sekarang ni ada banyak pula ni. Kita nak hapuskan mana satu, kita nak cari mana satu. Okey, cara dia ialah kita ambil salah satu yang ni. Maknanya bila saya setkan X tolak 1 sama dengan kosong, maknanya kita boleh hapuskan yang ni, kita boleh hapuskan yang ni, kita boleh hapuskan yang ni. So apabila X tolak 1 sama dengan kosong, so sini jadi kosong, sini jadi kosong, sini jadi kosong, so kita akan dapat nilai A. Okey. Okay. Okey. Kita ambil satu X tolak 1 sama dengan kosong. So pindah sebelah, so dapat X sama dengan 1 dan gantikan X sama dengan 1 ke dalam equation 1. Okey. Okay, ini equation, ini persamaan 1 sama. Kita gantikan X sama dengan 1, 9 kali X sama dengan 1, A 1 kuasa 3 campur 1 kuasa 2 kali 1 tolak 1, C pun sama, ini sama. Maknanya daripada sini dapat kosong kan. Sini pun dapat kosong, sini dapat kosong. So automatically ini terhapus. So yang tinggal lagi adalah 9 A kuasa 3 dapat A lah. So dapat A sama dengan 9. Okey. Setelah A. Kemudian kita boleh buat apa lagi? Kita jadikan X sama dengan kosong. Okey, ingat kalau bila X sama dengan kosong, tak semuanya huruf mati. Ada huruf yang hidup. Okey, kat mana yang hidup? Kita gantikan dalam persamaan 1. Sama dengan X sama dengan kosong. 9 kali kosong, kosong. A kali kosong, kosong. B kali kosong. B kali kosong, kosong juga. C kali kosong pun kosong. Tetapi D sama dengan berapa? D sama dengan kosong kali negatif 1. Okay, dapat negatif D. So D sama dengan kosong. Dia ada nilai. D seorang dia dapat nilai. Tetapi D adalah sama dengan kosong. Bila D sama dengan kosong, dalam persamaan asal yang pertama terbalik, yang ni, kalau D sama dengan kosong, jadi kosong per X sama dengan 3 kan. So ini adalah sama dengan kosong. So D tak wujud dalam persamaan ni. So yang tinggal adalah A, B dan C sahaja. A kita dah dapat berapa tadi? A sama dengan 9. Okey, B dengan C tak dapat lagi. So yang ada tinggal D pun dah tinggal kosong. Kita tak payah buat lah. Okey. Faham Okey. Okey, yang ni adalah satu kaedah baru yang perlu buat sebab tu kat sini ada banyak pecah, ada A, B, C dan D. Kita expand equation 1. Apa maksud expand? Expand ialah kita kembangkan persamaan 1. Okey, kita dapat nilai A, kita dapat nilai D. Okey, dan apa maksud expand? Kita kembangkan. Tapi kat sini kita okey, dikembangkan. Okey, kembangkan saya gunakan okey, maksud kembangan apa? Yang ni kali sini, 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 yang ni kali sini. Ini.
Okey. Okey. Dalam bawah ni dia terus bagi jawapan. Okey, saya gunakan ni lah. Okey, kita tunggu whiteboard. Okey. Ada nampak apa-apa tak kat whiteboard? Kalau tak ada. Okey, kejap. Saya padam yang lama. Okey. Disuruh kembangkan. Saya salin baliklah persamaan. Dan X. Okey. Okey, 9X. X sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 X tolak 1 campur CX campur CX X tolak 1 campur D X tolak 1. Okey. Tengok ini adalah persamaan satu. Okey. Awak tengok muka surat 35 bahagian bawah dipanggil expand the equation. Mana kembangkan persamaan ni. Dan tu tak tunjuk juga. Okey, saya tunjukkan kerja dia. Maknanya kat sini ialah awak darabkan unsur-unsur ni ke dalam sini. Okey. Okey, yang ni darab yang sini. Yang ni darab sini, ini darab sini, ini darab sini, ini darab sini. So saya expandkan dia akan menjadi 9X sama dengan, matikan betul-betul, BX kuasa 2 kali X dapat BX kuasa 3, BX kali meter 1 dapat negatif BX kuasa 2 campur CX kuasa 2 tolak CX tambah BX tolak D. Okey. Dapat tak ini? Okey. Siapa yang tak faham angkat tangan, terus buka mic dia tanya. Siapa yang tak faham buka mic tanya. Saya ke stop ni saya tak nampak hilang dia ni. Siapa yang tak faham buka mic dan tanya, silakan. Kalau faham tulis dekat chat faham. Siapa yang faham? Siapa cakap tu? Silakan. Okey, kalau faham tulis chat situ faham. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita combinekan. Okey, semua okey dah. Yang tak. Okey, sekarang ni selepas ni kita combinekan unsur-unsur yang sama. Apa unsur yang sama? Ialah kuasa dia. Kita kumpulkan semua kuasa 3, kumpulkan semua kuasa 2, kumpul yang kuasa 1 dan tak ada kuasa. So apa yang ada kat sini ialah kita combinekan dia A campur B, sebab A dengan B ni berkongsi unsur sama, iaitu X kuasa 3 darab dengan X kuasa 3. Apa lagi pula? Ada lagi tak yang X kuasa 3? Cuma sini A dengan B lah. Kalau A tambah B, maka terus A tambah B. Kemudian apa lagi yang tak ada? Okey. Seterusnya kita campur lagi.
kuasa 2 pula. Kuasa 2 adalah negatif B dengan C. Kuasa 2 kan. D ada tak? D tak ada. Bah C kuasa 2. Okey. Seterusnya tambah apa lagi? Negatif C campur D kuasa X. Dan last sekali adalah tolak D. Okey. Yang pertama, kita kembangkan equation 1. Kembangkan ke dalam lah. Okey. Dan hati-hati tentang tanda dia positif negatif. Yang kedua, awak cari unsur yang sama. Susun, kumpulkan, faktorkan. Tekan sini ada kuasa 4. Ini kuasa 4 dulu. Baru kuasa 3. Baru kuasa 2. Kuasa 1 dan tiada kuasa. Okey. Seterusnya, buka muka surat 9, surat 36. Okey, kita bandingkan kuasa. Compare the coefficient. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, bandingkan kuasa dia. Okey, tengok dekat sini ada kuasa 3. Kat sebelah sini ada kuasa 3 tak? Ada tak kat sini X kuasa 3 campur X kuasa 2 campur 9? Tak ada kan? So, bila tak ada, kuasa 3 di sebelah kiri adalah kosong. Manakala di sebelah kanan, kuasa 3 dia adalah A campur B. Okey. Sampai sini adalah, okey, yang sini proses kembangkan, expand. Yang ni kita faktorkan ataupun kumpulkan. Dan yang ni panggil compare the coefficient. Okay. Compare the coefficient mana bandingkan kuasa sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kat sebelah kiri ni contoh, ini contoh. Sama dengan contoh macam ni. Contoh, ni contoh saya tak tulis ni. So, dekat sini awak boleh tulis 3. Aduh, sekejap. Tak nak pula. Okey, kat sini adalah 3 sama dengan A campur B. Kalau ni contoh kalau ada kuasa 3 di 3x kuasa 3. Tapi sekarang ni tak ada sebelah dia. Kalau tak ada, maknanya saya letak kosong lah. Okey, tak ada. Ada pasang pula macam ni. Okey, tak apa. Okey, seterusnya kita dah dapatkan nilai A tadi. A tadi berapa? Dalam jawapan sebelah. A adalah 9. Kosong 9 campur B. So, kita pusing sebelah. So, B dapat negatif 9. So, yang kita dah dapat A, nilai dia berapa? 9. B sama dengan negatif 9. D sama dengan kosong. So, tinggal lagi huruf C lagi tak dapat lah. Okey, compare lagi pula. Kat sini ada tak yang berkuasa 2 kat sini? Tak ada kan? Tinggal lagi kuasa 1. So, kita letak sini kosong sama dengan negatif B campur C. Kuasa 2. Kuasa 2 sini tak ada lah. Kat sini tak ada. Mana sini kosong. So, D awak dah dapat dah. Iaitu negatif 9. So, negatif 9 tengok betul-betul. So, apa kat sini adalah negatif 9. Jangan kata lupa pula. Tiba-tiba sini negatif, lupa. Campur C. Kosong sama dengan 9 campur C. C sama dengan negatif 9. Okey. Boleh
Katakan awak nak cuba yang ni. Jadi kita nak cuba ni kan. Okay, compare coefficient. Coefficient sini ada X, kat sini pun ada X. So sini sama dengan 9 negatif C campur D. D berapa? Kosong. So C sama dengan negatif 9. Sama je. Sama kalau nak compare ni boleh, nak compare ni boleh, tak kisah mana. So kita masukkan balik C sama dengan negatif 9 ke dalam persamaan asal tadi. Kita buat berapa? 9X per X tolak 1 X kuasa 3 sama dengan A ialah 9 per 1 campur B. B tak ada, ditolak. B tolak 9 per X C dapat 9, kita tolak 9 per X kuasa 2 campur D. D sama dengan kosong. Tak payah. Okay, ini dah jawapannya. Okay. Okay. Ada siapa nak tanya? Boleh angkat tangan. Angkat tangan kalau nak tanya. Okay, silakan Mama Ali Syarifuddin. Apa masalah? Tuan, yang Ya. 9 tu kan, kenapa dia tukar jadi kosong? Yang 9S tu tukar jadi kosong. Awak rujuk yang mana? Bertunjuk saya tak kat mana sekarang. Kat whiteboard Rujuk tadi tu. Okay. Yang dekat compare coefficient tu, Okay. ada cik yang ada tulis 9X tu, lepas tu bawah dia kosong. Okay, kenapa? Kita compare coefficient ialah kita tengok kuasa di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay, katakan awak nak compare. Okay, awak tengok buku surat bawah sekali, buku surat 35 tu. Buku surat 35 tu, combine like terms. Combine like term kan? Okay. Kat sebelah sini 9X, kat sebelah kanan dia A campur X kuasa 3. So saya tunjukkan buku ni. Okay, boleh tengok rujuk bawah ni. Okay, tengok sini. Saya cerita ni. Awak tengok yang 9X dengan yang ni. Okay. Buku surat 35 yang bawah sekali kan. Awak tengok dekat sebelah kiri ada tak yang berkuasa 3? Tak Okay, ada. sekarang ni mungkin awak faham. Okay, tak ada. Okay, contoh ini contoh. Contoh katakan sebelah sini katakan 2X kuasa 3 campur 4X kuasa 2. Okay, yang ni campur 9. Katakan tolak 5. Sama kan, ni contoh. Ni bukannya pesan-pesan lah. X kuasa 3 tambah negatif B tambah C X kuasa 2 tambah C tambah D. Okay, bla-bla-bla. Okay, sekarang ni kita compare kuasa. Sekarang ni ini ada kuasa 3, sini kuasa 3. So saya boleh tulis 2 sama dengan A tambah B. Satu persamaan. Okay, sini ada kuasa 2, sini ada kuasa 2. So sama dengan 4 sama dengan negatif B campur C. Sini ada 9. Ni ada 9X. Okay, 9X sama dengan ni. Okay, D. Contohnya, sini negatif 5. Negatif 5 sama dengan G. D sama dengan ni. Contoh dia. Okay. Okay, silakan yang lain. Siapa nak tanya? Okay. Terus on mic. Angkat tangan, on mic, tanya. Silakan. Siapa silakan cepat. Okay. Yang last kan, compare coefficient of X cube kan. Muka surat. Okay, muka surat 36. Ya. Yang ni ke? Okay. Okay, kenapa? Ya kan. Sorry, tak berclear. X cube dengan X saja kan ada. Coefficient of X cube.
Muka surat coefficient of 36 kan? Yang atas sekali. satu Okay. coefficient of x cube dengan Okay, compare coefficient coefficient. of x saja. Yes. Aha. Yang tu Maknanya yang ada, macam mana? Seperti mana saya katakan tadi, kita tengok sebelah kiri dan kanan. Dekat sebelah kiri ada tak yang berkuasa X kuasa 3? Sebelah sini tak ada kan? Yang Tak ni ada. contoh. Kalau contoh ada macam ni lah. Ini contoh, kalau contoh ada. Kalau tak ada, kosong. Maknanya tak ada yang berkuasa 3, tak ada yang berkuasa 2, tak ada, ada kuasa 1 saja dan tak ada 3. So dia macam ni. Just lepas kosong lah sebab tidak ada kuasa di sebelah dia yang kuasa 3. Ya. Okay. Boleh? Okay, thank you. Okay. Baik. Kita ada lagi tak yang tanya? Off mic dulu. Okay. Silakan apa ni terus tanya. On mic dan tanya. Silakan. Silakan on mic dan tanya. Okay, sebelum tu saya dah download attendance. Sekarang ni 28. Ada seorang tak datang ke sana. Maksud saya 28. Saya download attendance sekarang. Ada seorang tak datang. Tak tahu siapa. Okay. Kalau tak ada yang tanya ke? Tak ada, kita cuba tengok latihan. Ada 4 latihan. Nak masuk lagi satu ke? Yang denominator episode 39. Sanggup? Boleh lagi ke? Boleh lagi ke kalau kita nak buka? Okay. Buka chat. Boleh lagi awak menerima yang muka surat yang ni? Kita nak sambung minggu depan ni. Jumpa dalam kelas je. Sambung minggu depan, sir. Okay. Sambung-sambung exercise kita tengok. Minggu depan. Okey, sir. Tapi benda tu, topik ni memang panjang lah. Okay. Saya harap minggu depan kita boleh habis. Minggu depan masuk kelas kan? Okay. Yang ni. So, ini sama dengan berapa? Ada berapa pecahan yang ni? So, A per tolak 2 tambah B X tolak 2 kuasa 2 campur C per X tolak cepat. Berapa? Dipotong. So, dengan A. Negatif 52. Baik, cepat berapa? B potong berapa? Tinggal X tambah 1 tambah C X tolak 2 kuasa 2. Okey, tolong settlekan. So, pertama sekali kita jadikan X sama dengan 2. Boleh matikan yang ni, boleh matikan yang ni. So, dapatkan nilai B. Kemudian X sama dengan negatif 1. So, boleh matikan yang ni, boleh matikan yang ni. So, dapat yang ni. Kalau tak boleh settle lagi, kita guna compare the coefficient. So, cuba buat. Saya tunggu. Kalau dapat, tolong ni.
Nampak tak benda yang kat skrin sekarang ni? Boleh nampak tak? Nampak, sir. Okey, tolong settlekan sekarang. Cuba buat soalan 1, 2, 3, 4. Kita nak tunjuk semua. Awak kena buat semua ni. Okey, yang ni 6x tolak 9 per x kuasa 2. Sorry. 2, 4 ya. Awak kena buat latihan. Kalau kena banyak latihan. So, sini ada 2, ada 3. So, A per x campur B per x kuasa 2 campur C per 2x tambah 1. Darab silang, dapat apa? Okey. Siapa yang dapat soalan 1, type dapat. Siapa yang dapat soalan 1, sekiranya yang Mak Aiman kongsi nota tu pun dah habis, okey. Siapa yang dapat soalan 1, type dapat. Siapa yang tak faham, angkat tangan. Siapa yang tak faham, angkat tangan. Okey, silakan Hilmi. Hilmi Iskandar. Mic dan tanya. Assalamualaikum, sir. Ya, masalah. Ya, betul. Saya nak tanya macam mana pula dapat macam mana kita boleh dapat X bersamaan dengan 2 dengan X bersamaan negatif 1? Macam mana saya boleh dapatkan 2 sama dengan 1? Okey, yang pertama macam mana dapatkan 2? Dekat bawah tu awak dapat X tolak 2 kan? Kuasa 2 tu. X tolak 2, kita jadikan bagaimana X tolak 2 tu sama dengan kosong. Macam mana nak jadikan X tolak 2 sama dengan kosong? Kita gantikan nilai X dengan satu nombor. Apabila nombor tu tolak nombor 2 dapat kosong. So X sama dengan 2 lah. So 2 tolak 2 sama dengan kosong. X tambah 1. Kita jadikan X tambah 1 sama dengan kosong. Sekejap saya tuliskan. Okey, sekejap. Okey, penting. Kat sini X tolak 2, kuasa 2 dengan X tambah 1. Kita jadikan X tolak 2 ni sama dengan kosong. Okey, jadikan kosong. So kita pindah sebelah jadi X sama dengan 2. Kita nak jadikan benda ni kosong, sini pun kosong. Okey, kita kena jadikan kedua-dua ni kosong, baru kita boleh settlekan bersamaan. So, berapa tolak 2 dapat kosong, X sama dengan 2 tu saya pilih dua-dua. Satu lagi, X tambah 1 sama dengan kosong. Pindah sebelah jadi X, inilah negatif 1. Negatif 1 campur 1 dapat kosong. Okey, ini kaedah untuk mematikan nilai-nilai supaya kita dapat nilai A, B dan C. Okey, ini faham tak? Ini Iskandar. Jelas tak? Baik, sir. Saya faham dah. Terima kasih. Okey, siapa lagi yang nak tanya? Silakan. Silakan nak bertanya, silakan. Angkat tangan. Okey, nanti tolong buka mikrofon kamera, saya nak tengok jalan kerja awak buat tu boleh buat tak? Okey. Soalan 1 saya nak tengok jawapan dari
Amir Syuhir. Amir Syuhir. On-kan mic, on kamera. Saya nak tengok jawapan exercise 1.13. Silakan Amir Syuhir. Amir Syuhir. Tak ada ke? Tak siap lagi ke? Tak siap lagi. Soalan 1. Mana tengok? Boleh buat tak? Amir Syuhir boleh buat tak? Tak berapa nak faham lah. Tak faham. Tak faham kat mana tu? Tanya sekarang tu. Saya tanya. Kalau tak faham tanya. Apa yang tak faham? Okey, resolusi ditaja kenapa soalan 1 pecah pada A, B dan C. Okey. Untuk Omar Ali Syarifuddin, soalan 1 kenapa pecah A, B dan C. Awak tengok kat situ. Ya. Kenapa pecah A, B dan C? Sebab dekat bawah ni, kat sini ada kuasa 2. Maknanya ada 2 kali unsur ni dan ada 1 kat sini. So ada 3 lah. So A, kita dekat susun kuasa rendah ke kuasa tinggi kan. A sama dengan X tolak 2 tambah B tambah kuasa 2. Kalau ada kuasa 3, kuasa 3 satu lagi. Dan satu lagi adalah X tambah 1. So itu pecah pada A, B dan C. Itu sebab dia pecah 3. Okay. Last soalan ni. Lagi soalan lain. Kalau tak nak tanya, tanya dekat chat lah. Tak baca soalan awak. Ada lagi nak tanya? Okay, saya nak tanya siapa wakil kelas? On cam mic sekejap. Wakil kelas on mic. Saya tuan. Apa nama dia? Syawal. Syawal. Okey Syawal. Jadual kita, saya nak minta tolong tengok sekejap. Kita masa hari Selasa, lokasi kat mana? Lokasi awak ada tulis tu? Ya. Jadual kita, hari Selasa dekat mana lokasi dia? Bilik tempat kat mana? Lokasi lab G2. Bilik J2. Hari Jumaat? Hari Jumaat BKM 09. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Nanti kita jumpa minggu depan je. Tengok macam mana. Okey, terima kasih. Okey, saya ada soalan kat sini. Kawan awak tanya. Tuan saya nak tanya. Tapi kan dah pecah pada 3, kenapa kuasa 2 tak jadi kuasa 1? Tapi kan dah pecah kepada 3, kenapa kuasa 2 tak jadi kuasa 1? Ada kuasa 3 jadi kuasa 1? Tengok depan. Okey, pecah pada 3, maknanya kat sini adalah ini X tolak 2 kuasa 2. Maknanya kat sini bila kuasa 2, kita ada pecah pada 2 lah. 1 kuasa 1, satu lagi kuasa 2. 1 kuasa 1, kuasa 2. Dan yang ni adalah unsur yang lain. X tambah 1. Itu pecah pada 3. Boleh faham kot Ini ada kuasa 2. Kuasa 2 maknanya sini dengan sini. Okay. X kuasa 2. X tolak 2 kuasa 2 maknanya ada pecah 2. Pecah 1 sini, pecah sini 1. Dan yang ni ada unsur yang lain. Macam ni, X kuasa 2 ni pecah juga. Satu pecah pada X, satu lagi pecah pada X kuasa 2. Dan satu lagi yang lain iaitu 2X tambah 1. Bagi yang ni pula, pecah pada 4. Kenapa 4? Kat sini ada kuasa 3. 3 campur 1, 4. Maknanya kat sini awak akan dapat
A per X tolak 4 campur B per X tolak 1 kuasa 1 campur C per X tolak 1 kuasa 2 campur D per X tolak 1 kuasa 3. Untuk yang ni. Okay. Dan satu lagi, kalau yang ni pula pecah apa? Di kuasa 3 ni ada 4 kan? Sebab ada 4. So ni sama dengan A per X campur A per X campur B per X kuasa 2 campur C per X kuasa 3 campur D per X tolak 5. Depan bawah sama ni. X kuasa 2, X kuasa 3. Ini pun sama. Okay, susunan tak kisahlah mana. A, B, C dan D. Tunjuk awak dapat unsur tu. Dan hati-hati dengan tanda positif negatif dia. Okay. Macam mana? Okey tak okey? Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, saya rasa tak ada soalan lagi kot dalam ni. Kalau tak ada, saya nak start je. Kita buat opening lagi. Minggu depan, insyaAllah kita perhabiskan topik ni. Okey. Ada geometry quadratic factor. Yang ni pun agak tough. Makin lama makin susah. Ada sampai tahap nanti dia pakai long division. Itu quite tough lagi dah. Kalau cakap awak buat pembahagian menggunakan algebra ni. Okey. Okey, saya rasa sampai kat situ dulu. Sampai kat sini kita punya kelas. Saya berharap awak faham dan nanti masuk kelas tu saya tunjukkan ada satu apps lah. Apps yang kena bayar. Apps tu yang dibangunkan oleh pensyarah-pensyarah JMST sendiri, termasuk saya. Siapa nak dapatkan apps tu, itu contoh soalan final dan penyelesaian dia. Contoh soalan final yang lepas-lepas, bukan contoh, memang soalan final lepas dan dia punya solution dia. Tak mesti soalan-soalan tu ada yang akan dia repeat again, dia punya bentuk dan sebagainya. Tak mahal, RM5 je. Nanti bila bayar, saya akan bagi APK file dia. Untuk Android, untuk iPhone, saya akan bagi akses untuk masuk Google Drive dia. Okay, syarat bayar dulu RM5, kemudian kita boleh bagi. Nanti tak perlu minggu depan, itu untuk final dia. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita stop kat sini dulu dan cuba buat latihan 1.13 tu. Nanti saya akan bubuh dalam CDOS video ni dan beserta latihan tu lah, awak tolong bubuh dalam tu. Biasa awak scan dan bubuh dalam CDOS. Okay, kena buat latihan ni. Kena buat latihan ni sebanyak mungkin. Buku ni ada soalan final tak? Okey, dekat buku surat 59 ada contoh soalan final. Mungkin beserta jawapan. So awak boleh tengok macam mana soalan bab algebra ini ditanya dalam final. Okey, saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Okay, baik. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih. Selamat.